Itu kita sambung lagi. Kita bab mula-mula bab makni, bab sifat nafsiah, sifat salbiah, sifat makni, sifat maknayah. Apa dia kata sifat nafsiah ni tadi? Yang ini wujud sifat nafsiah. Apa arti wujud? Inilah hendak dijaga, jangan layak, jangan banding. Iaitu zat yang wajib wujud selama-lamanya tiada dikenakan dengan suatu kerana. Itu sifat nafsiah. Sifat nafsiah ni tadi, dia satu sifat saja. Sifat salbiah, iaitu sifat salbiah ni tadi, dia beritahu di dalam mata hati. Sifat salbiah, iaitu sifat-sifat yang menolakkan atau menafikan barang yang tiada layak bagi zat Tuhannya. Sifat salbiah. Sifat makni tadi, iaitu hendaklah dijaga, hendaklah dinyatakan hukum-hukum sifat makni, iaitu sifat yang berdiri pada zat, yang berdiri pada zat yang wajibal wujud, mewajibkan baginya suatu hukum. Itu sifat makni. Jadi kita pergi ke sifat makni, sifat maknayah. Sifat maknayah tadi dia beritahu apa tadi? Maknayah alam hakikatul zat. Yang ini menghidupkan. Alam maknayah ni tadi apa tadi? Sifat maknayah tadi apa tadi? Alam hakikatul zat, menghidupkan, iaitu sifat yang melazimkan bagi tujuh pada sifat makni, seperti qadirun melazimkan kudrat hingga selanjutnya. Dia beritahu apa ni? Apa tadi? Maknayah tadi hakikat nyawa. Hakikat nyawa kita Yang ni nafsiah, salbiah, makni, maknayah. Jadi saya ulang balik. Yang ni wujud sifat nafsiah. Apa arti wujud? Dia tanya kita ni. Inilah yang hendak dijaga. Jangan layak, jangan banding. Iaitu zat yang wajibal wujud selama-lamanya tidak dikenakan dengan suatu kerana. Sifat nafsiah. Sifat salbiah ni tadi apa tadi? Sifat salbiah ni tadi dia beritahu di dalam mata hati. Ini dia menerangkan kita kepada bab sifat. 4 aliran sifat. Iaitu sifat-sifat yang menolakkan atau menafikan barang yang tiada layak bagi zat Tuhannya. Jadi sifat salbiah. Sifat makni tadi, hendaklah dinyatakan hukum-hukum sifat makni, iaitu sifat yang berdiri pada zat yang wajib wujud, mewajibkan baginya suatu hukum. Itu sifat makni. Sifat maknayah. Sifat maknayah tadi alam hakikatul zat, menghidupkan. Sifat maknayah tadi alam hakikatul zat, menghidupkan, iaitu sifat yang melazimkan bagi tujuh pada sifat makni, seperti qadirun melazimkan kudrat hingga selanjutnya. Jadi 4 sifat tadi kita tahu tadi. Apakah sifat tu main peranan pada kita tadi, maka kita nak belajar lah, kita nak tahulah yang ni tiap satu sifat tadi. Sifat nafsiah tadi sifat siapa? Sifat Allah. Dia bersendiri. Dia duduk tepi. Wujud sifat nafsiah, tapi apa arti wujud? Inilah yang hendak dijaga. Jangan layak, jangan banding. Jangan kita layak Allah Ta'ala yang kita sembah tadi begitu, begini. Yang bandingkan dia begitu, seperti pokok, seperti kayu, seperti batu, seperti apa, seperti tokpak ikong apanya. Jangan kita layak, jangan kita banding. Yang ni sifat nafsiah ada satu saja. La yubsirun, yang ni tiada nampak. Kita tak boleh nampak dia. Jadi dia cerita pada kita tadi, iaitu zat yang wajibal wujud selama-lamanya tiada dikenakan dengan suatu kerana.
iaitu sifat nafsiah. Jadi seterusnya tadi macamlah sifat makni, sifat salbiah. Salbiah yang tadi di dalam mata hati. Dia cerita tentang yang kita di dalam mata hati, iaitu sifat salbiah. Dia mengandungi beberapa sifat, dia mengandungi 5 sifat, iaitu kidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Jadi Allah Ta'ala tadi berdiri dengan sendirinya. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Jadi yang baru ni tadi, maklumlah kita tak tahu semayang kan. Kita tak biasa semayang. Ataupun kita semayang. Tapi bila kita tak pakai sifat kita, kita tak tahu apa penting sifat tu pada kita. Padahal sifat tu kita duk pakai. 20 sifat tadi memang duk ada pada diri kita. Tak usah siapa cabut, tak usah siapa lekangkan daripada tubuh badan kita. Memang duk ada dekat tubuh badan kita. Itu dia beritahu tadi. Sifat salbiah. Sifat salbiah sifat apa? Iaitu sifat-sifat yang menolakkan. Yang menolakkan atau menafikan barang yang tidak layak bagi zat Tuhannya. Sifat maknanya tadi apa tadi berarti? Alam hakikatul zat, menghidupkan, iaitu sifat yang melazimkan bagi 7 pada sifat makni, seperti qadirun melazimkan kudrat hingga selanjutnya. Ya, dia beritahu kita tadi 4 aliran sifat. Pasal apa dia beritahu kat kita ini 4 aliran sifat tadi? Karena kita nak menyatakan tadi Allah tadi satu. Allah tadi sa, wahdaniyah, sa. Dia bukan satu dia sa dia. InsyaAllah kita akan bab sa tadi kita akan huraikan pada kali yang akan datang. Kali ini saya cerita pada saudara-saudara tadi, cerita apa tu? Bab 4 aliran sifat. Kenapa dia bagi 4 aliran sifat ni tadi? Itu dia beritahu kepada kita. Nafsah ni tadi 1. Salbiah ni tadi 5 sifat. Makni tadi 7 sifat. Makniyah tadi 7 sifat. Jadi 7. Jadi sifat-sifat ni tadi apa peranan kita pada dia tadi? Karena kita nak menyembah dia tadi, kita kena pakai ni sifat. Kalau kita tak pakai ni sifat, pendek kata sembahyang kita hancur. Terus belajar tinggi langit, tinggi bumi sekalipun, saudara-saudara fikir tengok. Sifat ni duk ada pada kita. Kalau kita tak pakai dia, macam mana cara kita nak sembahyang, kita nak sembah dia? Kalam kita pakai, samak kita pakai, basar pun kita pakai, kudrat iradat pun kita pakai, ilmu kita pakai, hayat kita pakai, qiyamuhu ta'ala binafsi pun kita pakai. Jadi macam mana kita akan sifat tadi boleh bercerai pada kita pada masa kita nak sembah Allah tadi? Kerana kita tak usul satu persatu. Kita kena usul sifat ni tadi satu persatu, baru kita dapat kenal. Oh, yang dia katakan ini, dia katakan semayang kena pakai sifat. Semayang siapa tak pakai sifat, walaupun Tok Syekh, Tok Haji, Tok Soban apa pun, kalau tak pakai sifat, na'udzubillah, minta jauh lah kan. Jadi dia semayang cara dia ya. Semayang juga, tapi cara dia lah. Tapi cara mengikut undang-undang sifat ni tadi, dia tak pakai sifat. Memang dia pakai, tapi dia tak pasang yang dia pakai tu sifat. Kita duk pakai di sifat 20 tadi, kita duk pakai, bukan kita tak pakai, kita duk pakai dia. Tapi kita tak ambil berat, kita tak ambil tahu. Kita ambil usul, kita tak ambil kaji. Jadi ilmu yang saya menyampaikan pada saudara-saudara tadi bukan ilmu apa? Ilmu mengkaji. Itu pasal dia bagi tahu kat Papa Hitam tadi apa? Mula-mula sekali amalan tauhid, memperkenalkan segala gerak-geri, usul dan peksa. Pasal apa usul peksa tadi? Pasal dia kata tadi awaludin ma'rifatullah. Awal agama tadi hendaklah kamu mengenal Allah. Jadi cara kita nak kenal tadi cara macam mana? Cara apa kitab yang kita nak pakai? Apa dalil yang kita nak pakai? Inilah dalil dia, inilah kitab dia. Jadi kalau saya nak ceritakan dengan saudara-saudara ni tadi, dalil tadi satu-satu sifat ni tadi, saya tak bercerita lain lah kan. Saya cerita yang ni ya. Dalil dia semua ada. Tetapi saya tak dapat nak rujukkan pada saudara-saudara ni tadi apa? Dalil sifat makni, dalil sifat maknoyah, dalil sifat salbiah, dalil sifat nafsiah. Semua dalil dah ada. Memang nak orang ulama-ulama ni yang mana yang dulu pada kita ni semua dah ada dalil semua siap.
Tapi saya tak payah cerita dengan saudara-saudara bab dalil dia tadi. Betul saya cakap tadi. Ini 4 aliran sifat tadi bukan satu perkara yang senang. Kita tengok memang senang, kita boleh hafal yang macam tu. Tapi kita hafal, kita fikir tak? Kita duk pakai sifat tadi. Kita buat pi bendang, kita buat pi kerja, kita buat pi mana-mana kita pi pun dia tetap ada dengan kita. Dia takkan boleh cerai dengan kita. Jadi tadi Allah tadi bagi tahu pada kita tadi kerana apa? Kerana kita nak sembah dia. Pasal apa kita kena sembah dia tadi? Itu cerita dia banyak. Jadi saya cerita bab ni dulu. Bab ini cerita nak bagi tahu pada saudara tadi yang mengatakan tadi kita semayang kita kena pakai sifat. Kalau kita tak pakai sifat, habis semayang kita. Dosa semayang berapa ribu tahun dah kita semayang tak berbaloi, tak berfaedah. Sebab sifat ni tak boleh cerai daripada kita. Sebab sifat ni dia datang daripada Allah. Bukan kata dia datang sendiri. Dia datang daripada Allah. Allah dah pertaruh kat diri kita dah. Jadi kita selik sama mata kita, memang kita dah ada sifat dah. Kita dah pakai dah. Walaupun kita duduk dalam perut ibu kita. Sifat sudah mengaku dah bahawasanya tiada Tuhan yang disembah hanya Allah. Ini saya bagi tahu pada saudara-saudara ni bab sifat, bab 4 aliran sifat. Kenapa tadi dia bagi 4 aliran tadi? Kerana dia nak pecah, dia nak cari kalimah. Tu sifat nak mencari kalimah. Kalimah apa tadi? Kalimah yang dia kata tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Macam mana kita kata tiada Tuhan yang kita sembah hanya Allah. Macam mana kita nak cakap? Cuba saudara fikir tengok. Takkan kita fikir Allahu Akbar. Nah itu salih fardan subhi rakaataini ada alilat Allah. Itu semua orang semayang. Tapi semayang dia tu sampai atau tidak? Itu yang kita nak fikirkan tadi. Kita nak kaji tadi satu persatu tadi. Semayang bukan kata senang. Kalau senang, tak payah cerita lah kan. Semayang susah. Kalau orang kata tadi, ilmu ni tadi, amalan tauhid ni tadi, memperkenalkan segala gerak gerik usul dan fi'il tadi, ilmu dia cukup senang. Ilmu dia cukup bawah punya. Budak kecil pun tahu. Kalau budak kecil tahu, dia semayang Allah Ta'ala terima. Ditakuti tadi, kita semayang tadi Allah Ta'ala tak terima. Pasal apa tadi? Kita tak pakai sifat. Sifat tu memang ada pada kita, tapi kita tak pakai dia. Sebab apa? Waktu kita semayang tadi, 20 sifat tadi Allah tuntut. Sebab itu barang dia. Dia bagi kita pakai. Kerana apa tadi? Kerana nak mengesahkan dia. Nak menyatakan dia tadi. Ada orang kata kita tiada, bahawa Allah tu ada. Betul. Saya tak nafikan. Yang mana Tok Guru duk ngajak kita belajar semua. Macam tu lah. Semua macam ni juga. Tetapi usul dan periksa tadi, satu persatu dia tak usul. Sedangkan sifat tu dia duk pakai. Kita semua duk pakai. Yang tak pakai yang mitik ya. Pasal apa tadi? Sifat-sifat tadi, sifat-sifat daripada rosak. Ayam mitik, lemur, kebau, segala haiwan, segala selain pada manusia, semua sifat tak diakui. Semua Allah Ta'ala tak akui. Yang akui tadi siapa? Siapa yang pandai belajar sifat? Siapa yang kaji bab sifat? Siapa lagi nak kaji? Daripada kita lah. Kita makhluk. Siapa menyatakan Allah tu ada? Allah dah makhluk. Allah dah makhluk menyatakan Allah Ta'ala tu ada. Jadi macam mana kita nak semayang tadi? Kalau kita tak pakai sifat, hawa lah semayang kita. Memang bertabuk lah. Jadi kita kena pakai ni sifat. Sebab tu saya cakap, belajar tempat saya ni tadi, orang terkejut. Apa kena pakai sifat pula tadi? Sedangkan kita duk pakai dah sifat tu, tapi kita tak usul, tak periksa. Bila kita tak usul, tak periksa, ini jadi kita. Semayang tunggal langgang. Tapi waktu semayang kita semayang. Masjid penuh. Masjid setiap hari penuh. Ada masjid yang penuh lah kan. Ada yang tak penuh juga kan. Ada yang penuh juga. Semua orang semayang. Baca doa semua. Selawat, salam, semua macam tu juga. Macam kita semayang. Macam saya semayang. Sama juga. Tapi adakah yang kita nak semayang tadi, kita nak sembah Allah tadi betul-betul Allah yang kita sembah. Sebab dia tak boleh umpama barang satu. Kita nak umpamakan dia macam tu, nak umpamakan yang ni pun tak boleh. Dia sah saja. Sebab dia sah tadi, dia bukan satu, dia bukan dua, dia bukan tiga. Dia bukan tak ada. Dia ada. Macam orang cakap tadi, Allah Ta'ala berada di mana-mana saja. Di mana saja engkau ada. Macam mana cara dia?
Macam mana cara dia yang katakan dia ada tadi? Dia ada dalam alam ni. Dia tak ada. Saya tak cakap bohong. Saya cakap takbut. Nanti tak baik lah kan. Kalau dia ada di dalam alam ni, siapa-siapa manusia ada dalam dunia ni pernah jumpa dia. Saya bukan cakap takbut, tidak. Saya berani kerak jari. Saya berani tahan tengkuk saya. Untuk potong tengkuk saya. Mati kerana Allah. Betul. Encik sembelih saya mati kerana Allah. Sebab saya dah siap sedia dah. Nak mati siap sedia lah. Apa itu orang kapan-kapan orang buat pergi kat kubur lah. Yang hidup lah. Yang hidup ni tadi, dia kena kapan lah kan. Kalau tak kapan, biar tu busuk dulu. Kan? Saya tak ada air kat dunia tu dah. Kan? Itu pasal kita tadi. Kita nak sembahyang tadi, kita nak sembah Allah tadi, kita kena kaji. Lepas tu orang belajar. Orang duk kata, kita belajar lah sifat 20. Sifat kita nak kenal diri kita. Kita nak sembah Allah. Tu memang betul. Saya tak nafikan. Tu memang betul. Tok Guru mana mengajar yang ni semua betul. Tetapi kaji satu persatu ni tadi susah. Susah nak dapat. Ini ilmu punya. Maka saya bukan cakap bohong. Dalam dunia ni, saya tak cakap takbur. Dalam seisi dunia ni tadi, baru di tempat ni saja yang ada kaji mengkaji. Cuba saya kata, amalan tauhid memperkenalkan segala gerak-geri, usul dan periksa. Kita kena usul, kita kena periksa. Baru kita sembah Allah tadi betul kan? Kalau kita tak usul, kita tak periksa, kita tak tahu. Orang sembahyang, kita sembahyang. Orang balik, kita balik. Besok mati besok. Apa minta nak? Habuk minta nak? Habis kalau kita sembahyang berat-berat, Allah Ta'ala kata, aku seorang belajar. Tapi yang tak belajar. Hang sembahyang. Semua orang sembahyang juga. Tok Guru orang sembahyang. Anak murid sembahyang. Semua sembahyang. Tetapi sembahyang kita tadi macam mana? Allah Ta'ala boleh terima atau tidak? Itu saya cakap tadi. Saya baca kitab ni tadi. Kerana apa tadi? Saya nak menceritakan kepada saudara-saudara ni tadi. Ini 4 aliran sifat. Pasal apa dia bagi 4 tadi? InsyaAllah saya bagi tahu satu hari nanti. Jadi kalau buat cerita sekarang tadi. Kerana Allah Ta'ala bagi tahu pada kita tadi. Dia bagi tahu pada kita. Melalui Tok Guru yang mengajak kita. Yang mengajak ilmu sifat. Sebab sifat ni dia tak ada kerja lain. Kerja dia nak sembah Allah saja. Dia tak ada kerja lain. Itu kita cerita lain kali dah. Jadi ini 4 aliran sifat nanti. Betul-betul saya cakap. Bukan cakap bohong. Cuba encik periksa kat diri encik. Betul tak betul? Ada tak ada? 20 sifat tadi kita dah pakai. Ada dekat kita. Takkan bercerai mas. Kalau bercerai pun mati ya. Cik, saudara-saudara, kalau tidur, kalau apa, tolong fikir tengok yang saya cakap. Betul tak betul? Kalau tak betul, jumpa saya balik. Bagi tahu tak betul. Sembelih saya tak apa. Ini ilmu sesat. Ilmu tak guna ya. Saya tak marah dengan saudara-saudara. Tetapi kalau betul, insya-Allah kita ikut. Kita ikut sampai akhir. Sebab saya belajar apa tadi? Daripada tahun 77 sampailah 2020. Tak habis lagi. Dah habis dah saya belajar. Tapi saya suka ulang kaji. Sebab apa tak ulang kaji nanti kita terlupa. Kita terlupa apa yang kita belajar. Kita terlupa apa yang kita nak buat. Semua kita terlupa. Jadi Allah tadi kita sembah tadi dia bukan sesuatu barang. Dia bukan berbentuk macam barang. Ni tak. Ni lah Allah yang bersembah. Sujud. Bukan macam tu. Kenapa kita semayang tadi? Kenapa kita kena semayang? Ini saya cerita sikit bab. Kenapa kita kena semayang? Pasal Tok Adam ni tadi dah buat salah. Kita ni jadi daripada Tok Adam. Kita bukan jadi daripada benda lain. Bukan jadi daripada pungkuk itik, daripada pungkuk ayam, tak ada. Kita jadi daripada Tok Adam. Tok Adam dah buat salah tadi, maka anak cucu dia tadi kena buat. Kena tebuskan balik kesalahan tadi. Kenapa kita kena semayang 5 waktu satu hari? Kita kena fikir juga. Apa pasal? Tiba-tiba aku kena ni. Sebab kita jadi daripada Tok Adam. Baik, Tok Adam tadi kenapa? Kenapa dia kena semayang satu hari 5 kali? Tok Adam semayang. Sebab kata dia tak semayang, dia semayang. Tapi kita tak macam dia. Jadi bab ni tadi, bab sifat ni tadi, siapa tu Muhammad, siapa kita kena tahu. Sebab Muhammad tadi, Nabi Muhammad tadi, dia mengiringi kita.
Semayang kita ni tadi. Kalau tanpa dia, kita tak boleh semayang. Kita tak boleh semayang tanpa dia. Macam mana dia mesti. Han cakap tak cakap, dia mesti iring kita semayang. Kalau kita pergi semayang. Tapi dia iring-iring sampai tengah jalan dia tinggal kita. Pasal apa tinggal kita? Pasal sifat kita tak belajar. Pasal apa kita tak belajar nanti? Kita jahil. Kita bodoh, kita tak mau pergi belajar. Orang cakap bab ni, kita diam, kita pekakkan telinga. Kita kena periksa, satu sifat ni tadi, apa fungsi dia terhadap diri kita, terhadap Allah Taala yang ciptakan dia. Ini sifat Allah Taala bagi kita pakai. Celik-celik mata kita kat muka bumi ni tadi, kita dah pakai dah sifat tu tadi. Sama ada kecil, besar, tua, muda, kita pakai sifat sampai mati baru bercerai. Itu kita bicara bab lain. Ini saya memperkenalkan pada saudara tadi. Nafsiyah, salbiah, makni, makniyah. Makni apa kerja dia? Makni ni alam hakikat zat. Dia yang berdiri pada zat. Makni dia memang dia kena berdiri pada zat. Kalau dia tak berdiri pada zat, memang dia tak boleh hidup. Memang dia tak boleh hidup. Dia akan mati mah. Jadi macam mana kita nak kata, itu Allah Ta'ala buat. Ini qada kita. Ini qada Allah Ta'ala dia turun. Senang kita cakap. Kita tuduh Allah Ta'ala. Kita tuduh Allah Ta'ala buat itu, buat ini. Oi, Quran kata, tiap-tiap satu ni, qada dan qadar tadi, kita kena percaya. Betul kita kena percaya. Tapi kita ni tadi, orang alim ke, orang ada berilmu ke, orang tak berilmu. Kalau orang tak berilmu, Allah Ta'ala tak sampai segala dia punya hajat, dia punya cita-cita tadi tak sampai. Jadi dia sampai pada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berilmu. Orang yang mengikut segala undang-undang dia. Jadi tu pasal saya cakap tadi. Saya cakap ni cara tegas, cara cepat. Saya tak tahu nak cakap cara pelan-pelan. Saya kena cakap cara macam ni. Supaya saudara-saudara dapat faham. Jadi, ini ilmu sifat ni tadi, sampai dunia kiamat. Tak boleh habis. Tak boleh habis belajar dia. Saudara cakap, belajar dia tak boleh habis. Saudara cakap tadi, saudara dah belajar habis. Kalau kita berpandu pada sifat betul, kita belajar habis. Tak ada lagi dah ilmu. Tak ada lagi dah ilmu atas pada sifat, tak ada lagi dah. Jadi yang tahu tadi, dia nak bagi sifat, dia nak bagi kat kita sifat, dia nak bagi sifat kat kita ni tadi, dia kena bicara. Jadi tu pasal tadi kita lahir tadi, kita memang dah ada sifat dah. Tak usah siapa menafikan. Memang dah ada sifat tu dah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam. Ada tak ada? Ada pada kita lah. Cuba encik tengok. Betul tak betul? Adakah boleh kita cabut? Hari ni aku nak sabut sama pula. Boleh cabut? Tak boleh cabut. Encik pakai juga. Encik pi buat kerja yang tak senonoh pun, encik pakai juga. Sebab tu saya cakap, ini belajar sifat tadi bukan satu perkara yang senang. Kita kena detail satu persatu. Kalau kita nak jumpa Allah kita yang ciptakan kita tadi, kita kena detail dia. Sebab ini sifat tadi Allah bagi dekat kita. Tapi kita tak tahu. Kita tak usul, kita tak periksa, kita tak tahu yang katakan Allah tu bagi kat kita. Dah lama dah. Daripada kecil kita lahir. Sampailah kita nak mati dah. Kita duk semayang macam tu juga. Kita tak pakai tu sifat. Tapi sifat dalam kita. Tapi kita tak pakai. Pasal apa kita tak pakai? Kita tak mau kenal satu persatu bab sifat tadi. Itu sebab yang tadi. Maka kita semayang tak pakai sifat. Bila kita tak pakai sifat tadi, apa jadi? Sifat tadi dia nak mengaku Tuhan dia. Sifat yang ada pada kita tadi, 20 sifat tadi, dia akan mengaku Tuhan dia. Dia akan sembah balik pada Tuhan dia. Oh, jadi kita semayang tadi kena 20 sifat. Ya, kena 20 sifat. Macam kita kidam, artinya bakar. Bakar artinya apa tadi? Kekal. Kekal apa? Kekalkan zat Tuhan dia. Kidam artinya apa? Sedia. Sedia. Zat dia tadi sedia. Memang sedia. Memang dah ada sedia. Bersalah-salahan Allah Ta'ala tu bagi segala yang baru.
Siapa pakai sifat bersalahan-salahan Allah Ta'ala ni sekali. Yang kata dia dikatakan tadi bersalahan ni macam mana? Segala kayu, segala batu, segala roda, segala apa, semua kita bawa pergi kat Tuhan kita. Pasal apa tadi? Pasal kita tak pakai sifat. Kalau kita pakai sifat, kita jaga tadi. Bersalah-salahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Jadi kita pakai itu sifat. Masa kita nak sembahyang, kita tak pakai itu sifat. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dia berdiri dengan sendirinya. Dia bukan pakai kita. Pakai minta sokong itu, minta sokong ni. Tak ada. Dia tak payah. Dia berdiri. Dia memang asal azali dia tadi, memang dia dah macam tu. Jadi kita nak sembahyang tadi, kita kena naik pada dia. Ini sifat ni tadi, kena sembah dia. 1 hari 5 kali. Yang mana Nabi dah turun ilmu daripada kita tadi, 5 kali kita kena sembahyang 1 hari 5 kali. Jadi kita nak sembah dia tadi, kita kena kaji. Kalau kita tak kaji di sifat tu apa dan siapa tadi, pendek kata saya bukan saya cakap takbur lah. Kalau kita tak tanya, kita tanya alim ulama yang mana duk mengajak orang bab sifat 20 apa semua kan. Cuba tanya mereka. Ada tak ada? Ini ilmu. Ini ilmu tadi, kata orang tadi, jalan kita jumpa lah. Ni saya rakamkan tadi kerana saya nak cerita pada seluruh dunia. Jadi alhamdulillah baguslah. Allah Ta'ala ciptakan satu handset, dapat keluarkan cerita macam ni semua. Satu dunia semua orang boleh tahu. Orang yang pandai cakap Melayu lah. Kalau tak pandai cakap Melayu tadi dia tak tahu lah kan. Yang pandai cakap Melayu. Pasal apa ilmu tadi? Ilmu tadi dia turun dalam bahasa Melayu. Dia tak turun bahasa Arab. Bahasa Arab Encik cari tengok. Encik kajilah Quran. Sekaji-kajinya pun tak jumpa macam mana yang saya buka. Saya pandai, saya tak pandai. Yang pandai siapa? Yang pandai Allah. Bukan saya. Jadi dia kabar kepada kita tadi. Dia kabar pada Nabi. Nabi kabar pada orang umum tadi. Orang umum nyampaikan kepada saya. Oh jadi macam gini. Sifat ni kita kena pakai no? Memang kita kena pakai. Sebab sifat tu ada kat kita. Macam mana kita tak pakai? Takkan semayang. Waktu semayang kita tak sifat asin. Kita pergi semayang. Tak boleh. Semayang kita tak sempurna juga. Sebab yang nak kata tadi Allah membesar tadi siapa? Si kalam. Allahu Akbar. Si kalam kata. Si samak mendengar. Tu saya buka sikit. Si kalam berkata-kata. Si samak mendengar. Bahasa apa? Bahasa melihat. Dia melihat. Waktu dia angkat takbir, segala-gala semua dia lihat. Sama bahasa kalam itu 3 selungguk. Dinamanya tadi dalam bab kami belajar tadi, dia 3 selungguk. 3 tu main peranan penting dalam waktu kita sembahyang. Waktu kita nak sembah, kita nak kata Allahu Akbar tadi, waktu tu dia main peranan penting. Hidup kita, mati kita, dia juga main peranan. Sama ada kita terjun longkang kah? Sama ada kita nak belajar kah? Sama ada kita nak buat apa sekalipun. Itu 3 sifat memang dia main peranan penting di dalam tubuh kita. Saya tak cerita luar, saya cerita dalam tubuh kita. Itu dia kata ilmu mengenal diri. Diri siapa mesti saya mengenal diri saya. Diri saya. Yang nak menyembah Allah pun saya. Bukan Tuhan, saya. Tuhan antara Tuhan dengan Allah. Saya antara saya dengan Allah. Bukan kata kita nak mati esok, nak panggil din, bi'ah semua. Mainlah ikut aku sekali mati. Tak ada. Kalau kita panggil dia mati, dia pun tak mau mati. Sifat dia kata aku tak mau mati lagi. Sifat kita kata mainlah. Kalau kata kita mati tadi, tak takut apa, 5-6 orang nanti mai ikut aku sekali. Tak ada, kita mati. Kita antara kita dengan Allah. Dia bicara kita ni dengan Allah. Bicara kita seorang dengan Allah macam mana. Macam mana aku kata Allah Maha Besar. Kecil ke dia, besar ke dia, pujuk ke dia, lebar ke dia. Semua kita kena bicara. Sampai lebar pun tak lebar, kecil pun tak kecil, besar pun tak besar. Jadi sabar ringkas saya cerita pada saudara ni. Bab sifat. Kenallah sifat tu rata-rata sebelum kamu kenal Tuhan kamu yang mulia.
Kenal sifat rata-rata tadi sebelum kamu kenal Tuhan kamu yang mulia. Ini Allah bagi tahu pada kita 4 aliran sifat. Dia suruh kita kenal, dia suruh kita terokah satu persatu pada diri kita. Apa kita dah buat itu sifat semasa kita hidup. Dia tak tanya lain besok. Dia tak tanya lain. Mati besok kau sampai, kau duduk sini. Kau tak sampai, masuk sana. Itu dia. Allah Ta'ala tanya apa sih? Amalan kita. Amalan yang memberi kebaikan pada kita. Satu dah lepas. Lagi apa lagi dia tanya? Macam-macam dia tanya. Tapi dia tanya saya 3 macam kot. 3 macam dia tanya. Lepas tu kita, sama ada kita masuk neraka, kita masuk neraka lah. Kalau masuk surga lah. Tak ada kita nak cakap ni. Sebab apa besok kaki tangan kita semua boleh cakap. Kita dengar tok guru yang menyampaikan kepada kita ni tadi. Segala kaki tangan kita, apa yang kita buat di atas muka bumi tadi, semua menjadi saksi. Masa kita mati besok. Masa kita bukan nak mati, masa kita dah mati besok. Jadi tangan cakap aku buat kerja ni. Kaki cakap aku pi. Mulut cakap apa? Mulut cakap apa yang dia nak cakap? Iaitu pasal kita kenal belajar tadi. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 harus. 20 sifat yang wajib tadi macam mana? Macam mana boleh jadi 20 sifat yang wajib?